Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hai kembali lagi dalam channel Muhammad Zulfaqar. InsyaAllah hari ini saya akan membawakan kepada anda semua review tentang satu filem yang bertajuk Guns Akimbo. Pertama-tamanya minta maaf lah sebab dah lama tak upload video ni. Busy kerja kan, tak ada nak record video, tak ada nak ngedit video. So, kita kembali kepada topik kita pada hari ini. Kita akan bincangkan tentang filem Guns Akimbo. Akimbo ni bermaksud satu cara ataupun teknik kita menggunakan pistol dengan menggunakan kedua-dua tangan kita. Macam korang tengoklah dalam filem-filem Hollywood blockbuster semua yang dia shooting menggunakan dua tangan dia, itulah namanya Akimbo. So dalam filem ni dia menggunakan tema Akimbo tu lah sebagai dia punya fighting skill dia, shooting skill dia. So korang boleh nampak lah daripada dia punya poster filem ni menggunakan pistol di dua belah tangan dia. Guns Akimbo ni diarahkan oleh Jason Lee Howden dan dibintangi oleh Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Natasha Louise Bordizzo, Ned Dennehy. Jadi filem ni telah ditayangkan di Malaysia bermula pada 5 Mac yang lalu. So filem ni dapat sambutan yang ramai lah, boleh kita katakan begitu. Jadi Guns Akimbo ni menceritakan tentang satu platform di mana platform ini digunakan sebagai tempat mengumpulkan para penjahat yang psycho yang suka membunuh orang. Dan platform Skizm ni boleh kita lihatlah macam mana kita gunakan YouTube, macam tu. So korang boleh tengok rancangan tu, orang fighting, orang bunuh-bunuh tu dengan menggunakan platform Skizm ni. Jadi Skizm ni menjuruskan kepada satu underground fighting club di mana mereka ni kena bergaduh, kena membunuh antara satu sama lain untuk ke peringkat yang seterusnya. Itulah digunakan tema Skizm dalam filem ni. Jadi pelakon utamanya adalah Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe ni bawa watak sebagai Miles Lee Harris. Miles ni adalah sebagai keyboard warrior lah. Dia ni kuat sembang kencang, dia kuat troll orang, benda semua dekat media sosial. Jadi Daniel Radcliffe ni korang faham lah siapa dia kan. Dia ni agak popular juga lah dalam filem Harry Potter dan sebagainya tu. Jadi Miles tu saya boleh katakan watak dia memang agak convincing lah. Cuma saya agak terkejut sebab Daniel Radcliffe ni orang daripada England ataupun British lah, belah-belah sana tu, dengan menggunakan logat atau accent dia yang berbentuk English. Macam korang tahu lah kalau British kan dia punya accent, dia punya logat dia lain kan. Tapi dalam filem ni korang tak nampak dia punya accent, tak nampak dia punya logat dia, logat British tu. Tak tahu lah, mungkin dubbing lah kot. Tapi suara British dia tu tak nampak lah. Jadi bagaimana Miles ni boleh terlibat dengan Skizm ni? Yang tu korang kena tengok lah filem ni macam mana. Dan watak utama yang kedua pula adalah Samara Weaving. Samara Weaving ni bawa watak sebagai Nyx. Nyx ni boleh kita katakan juara bertahan lah dalam Skizm ni. So apa-apa peringkat dia memang dia akan menang, Nyx ni. So dia ni memang orang kata bahaya lah, memang juara lah dalam peringkat yang diadakan oleh Skizm ni. Samara Weaving dalam filem ni sebagai Nyx boleh kita katakan watak dia sebagai memang jahat gila lah, tapi tak adalah jahat yang sangat-sangat tu. Dia jahat jenis psycho tau. Tapi memang sedap lah kalau tengok filem, kalau korang tengok filem ni kan memang watak dia memang jahat lah. Kita tengok seronok aku tengok dia berlakon macam mana. Dia adalah pelakon daripada filem Ready or Not yang dirilis pada tahun lepas 2019. Dan kali ni dia kembali dalam filem Guns Akimbo ni pula. So yang lain-lain watak tu saya tak nak sentuh sebab saya tak berapa kenal dengan watak yang lain tu. Saya kenal yang antara dua ni lah, antara Daniel Radcliffe dan juga Samara Weaving. Jadi cukuplah sebagai dia punya sinopsis daripada filem ni. Sekarang saya pergi kepada bahagian yang boleh kata saya suka filem ni sebab apa kan. Okey, pertamanya filem ni adalah menjurus kepada 18 tahun ke atas sebab tengok dalam filem ni dia banyak carut-carut semua kan. Perkataan-perkataan yang very strong language, dirty language semua kan. So tak patutlah ditonton oleh budak-budak yang bawah 18 tahun. Okey, cerita ni bergenre action comedy. So memang nampaklah dalam filem ni memang banyak action, banyak dia punya lawak-lawak dia. Memang kenalah dia punya punchline dia kalau lawak-lawak dia tu. Memang sukalah tengok filem ni. Nak kata saya minat lah tengok filem ni. Boleh sampai seminggu ni saya tengok sebanyak 3 kali ulang filem ni. Nak kata best dan shocknya lah layan ceritanya. Memang dia memberikan hiburan yang memang agak intens lah dalam filem ni. Seterusnya saya suka dengan lagu tema yang digunakan dalam filem ni. Memang agak intens lah lagu tema dia tu. So korang boleh tengok lah dekat YouTube kalau ada dia punya lagu tema dia. Memang lagu tema dia memang shock lah.
Okay, sekarang saya pergi kepada benda yang saya anggap sebagai cacat cela lah yang ada dalam filem ni. Dia tak banyak tapi sikit je. Tapi benda ni saya terperasan lah tanpa saya sengajakan. Okey, mula-mula kita tengok kepada watak Miles. Miles ni mula-mula dia ni tak tahu kan bila dia dah tangannya dah dilekatkan, tangannya dah dipaku dengan pistol tu. Mula-mula kita tengok Miles ni dia tak tahu nak guna pistol. Dia nembak mana-mana pun memang akan tersasar tu. Jadi memang agak noob lah dalam gunakan pistol tu. Jadi tiba-tiba sampai ke satu scene tu di mana Miles tu dia nak membalas dendam ke ketua skizem tu yang bernama Richter tu. Tiba-tiba dia main pistol macam tahap-tahap John Wick. Tu dia macam pelik tu tiba-tiba. Asalnya memang tak tahu nak nembak kan. Memang nembak mana pun memang tak kena. Tiba-tiba sampai satu scene tu menembak dia memang kena je. Kau tembak mana-mana semua peluru dia memang takkan melayang ke mana-mana lah. Dia akan tepat kena ke orang tu. Memang tahap John Wick lah. Tu yang memang agak doesn't make sense lah. Benda tu memang pelik lah. Tiba-tiba dia pandai macam tu kan. So benda tu agak minimal sangat. Tak ada apa pun semua. Jadi itulah satu benda yang pelik yang saya jumpa lah dalam filem ni. Seterusnya darah. Ada satu scene tu mana Miles dia tembak satu penjahat tu. Darah tu dia memancut keluar tu. Dia cair seperti air. Dah lah dia cair seperti air. Tiba-tiba darah tu dia macam warna pink pula. Tu yang macam tak realistik lah darah dia tu. Tapi yang dalam bahagian-bahagian lain darah dia okey je, merah pekat semua kan. So benda tu pun agak minimal lah. Tak ada apa yang nak dikisahkan sangat darah dia tu. Dan seterusnya saya lihat kepada watak Richter. Richter dalam filem ni sebagai seorang ketua lah, ketua penjahat dalam skizem tu. Jadi kadang-kadang watak dia ni agak tenggelam. Sebab apa saya kata dia tenggelam? Sebab kadang-kadang watak dia ni kadang-kadang dia jahat, kadang-kadang dia ni penakut, kadang-kadang dia ni buat lawak. Dia macam tak jelas sangat lah dia punya watak. Dan dia punya cerita dia tu agak tenggelam timbul lah cerita dia. So benda ni pun kebanyakan orang tak ada masalah kot. Cuma apa yang saya nampak lah dalam filem ni dan saya utarakan lah kepada anda semua apa yang saya perasan lah dalam filem ni. So benda-benda tu tak ada apa masalah sangat. Dan pengajaran yang boleh saya huraikan kepada anda semua dalam filem ni adalah kita ni janganlah terlalu berani sangat menibai-nibai orang, mentrol orang, membantai orang, menembak orang, menggunakan kata-kata kita. Tapi kadang-kadang kita ni just berani dalam media sosial je. Kita ni jadi keyboard warrior kepada kutu-kutu orang semua dalam media sosial. Tapi hakikatnya kita ni bila di dunia luar, kita ni penakut gila. Nak ajak settle luar pun macam masing-masing kecut semua. Benda tu tak patutlah kita buat kan. Kita ni just berani dari dalam media sosial, tapi kat luar kita memang penakut gila lah. So benda tu kita kena elakkan lah. Senang cerita kita ni jangan mengata-ngata orang lah. Ngata orang dekat FB ke, ngata orang dekat media sosial mana-mana, ataupun ngata orang dekat luar. Senang cerita elakkan lah daripada mengata orang, mentrol orang semua kan. Itulah jalan selamat yang boleh saya huraikan lah kepada anda semua. Dan rating pada filem Guns Akimbo ni saya boleh bagi sebanyak 9/10 bintang. Memang dia agak best. Saya cadangkan kepada anda-anda semua yang berumur 18 tahun ke atas untuk menonton filem ni lah. Banyaklah platform mana yang korang boleh tengok filem ni. So saya lalukan lah kepada anda. Ambil yang positif saja daripada filem ni. Benda-benda yang negatif, benda-benda kata kesat tu janganlah ambil ya. Jadi sampai di sini sajalah video review saya pada hari ini tentang filem Guns Akimbo. Untuk pendapat anda tentang filem ni, mohon komen kat bawah tu, berikan pandangan anda dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Muhammad Zulfaqar. InsyaAllah saya akan berikan kepada anda konten-konten video yang menarik selepas ini. Terus menyokong saya. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.